Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi seluruh pimpinan jawatan kuasa Takbir Surau Ar-Rawdah, pimpinan masyarakat, khususnya tuan-tuan para jemaah muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati, diberkati dan juga dilindungi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena masih diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sama-sama kita hadir ke surau pada malam ini menunaikan salat fardu maghrib berjamaah, dan kemudian Allah bagi lagi kelapangan masa kepada kita untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu ini sementara menunggu masuknya waktu Isya. Mudah-mudahan kita mengharapkan ada keberkatan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan asbab kita adakan majlis ilmu ini, Allah turunkan barakahnya, dan mudah-mudahan kita yang berada dalam majlis ilmu ini sedikit sebanyak dapat menumpang keberkatan tersebut insya-Allah. Dan juga mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita perolehi daripada apa yang bakal kita bincangkan nanti. Moga ianya dapat menambahkan ilmu kita untuk kita memperbaiki diri kita, memperbanyakkan lagi ibadat dan juga amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tergolong di kalangan hamba-hambanya yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hampir lama jugalah saya tak hadir ke surau ni sejak PKP yang lalu, dan alhamdulillah malam ni kita dapat boleh bertemu kembali dan dapat kita berkongsi sedikit ilmu yang bakal kita bincangkan nanti insya-Allah.
Mungkin malam ni malam raya, tak berapa ramai lah kot. Raya. Jadi malam ni pun kita nak bicara pasal raya. Hari ini 25 Disember, yang kita sedia maklum hari raya Christmas. Merry Christmas. Jadi ada di kalangan kita yang timbulkan persoalan, boleh tak kita nak ucapkan ucapan hari raya kepada kawan-kawan kita ataupun jiran-jiran kita yang lain yang menyambut hari raya Christmas ni. Begitulah juga, bukan hanya terbatas kepada hari raya Christmas ni sahaja, tetapi juga mungkin hari raya pada agama yang lain. Seumpamanya Chinese New Year, Deepavali, apa lagi, Taipusam, Wesak dan seumpamanya. Jadi malam ni kita nak tengok dari sudut pandangan hukum, pandangan syarak, sejauh mana, setakat mana kita boleh sama-sama meraihkan ataupun mengucapkan ucapan hari raya kepada orang agama yang lain terhadap hari raya yang disambut oleh mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita bercakap soal hari raya ni, tuan-tuan sekalian, dia terbahagi kepada dua kategori hari raya. Pertamanya, hari raya yang disambut yang ada kaitan dengan kepercayaan agama, maknanya ada kaitan dengan agama yang mereka anuti. Dan yang keduanya ialah hari raya yang bersifat adat ataupun bersifat, kita kata apa, bersifat bangsa yang tidak ada kaitan dengan kepercayaan agama. Sebab tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat sejarah bagaimana sambutan perayaan itu bermula, bagaimana riwayat menunjukkan bahawa Nabi SAW ketika mana Nabi sampai di Madinah, dan di sana ada dua hari raya di mana mereka bergembira menyambut hari tersebut di kalangan masyarakat Madinah sebelum kedatangan Nabi SAW. Dan Nabi SAW bertanya kepada para sahabat yang lain tentang hari raya yang disambut oleh mereka. Maka para sahabat menjelaskan bahawa dua hari raya tersebut yang disambut oleh masyarakat Madinah pada ketika itu adalah yang mana mereka meraihkan hari itu sejak daripada zaman dulu lagi, turun-temurun daripada nenek moyang mereka, sejak daripada zaman jahiliyah lagi. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, kata Nabi, Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma Yaumul Adha wa Yaumul Fitr. Kata Nabi SAW,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan kedua-duanya, kedua-dua hari raya tersebut, dengan perayaan yang lebih baik daripada kedua-duanya itu. Maknanya apa? Nabi kata tak perlu kita nak ikut mereka, tak perlu kita nak ikut hari raya yang diraya oleh mereka yang mungkin ada kepercayaan mereka tersendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah gantikan kepada kita dua hari raya yang lebih baik, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yaumul Adha wa Yaumul Fitr, hari raya Aidil Adha dan hari raya Aidil Fitr. Dan hari raya dalam Islam bukan sekadar hari untuk kita meraihkan, bergembira semata-mata. Ya, memang kita dituntut untuk bergembira pada hari raya, tetapi nak menyebutnya bahawa hari raya dalam Islam ialah suatu ibadah yang dituntut untuk kita sambut, bergembira pada hari raya, dikira sebagai suatu ibadah. Jadi sebab tu kita tengok indahnya agama Islam ni. Ibadah ni bukan hanya dalam soal benda-benda yang spesifik sahaja, ritual-ritual tertentu sahaja, sehingga kan bergembira pun dikira ibadah, tapi bergembira mengikut tuntutan agama ataupun mengikut ketetapan-ketetapan yang syarak benarkan. Jadi itulah sejarah sambutan hari raya. Seolah-olah Nabi nak bagi tahu hak yang daripada raya tu biar kat mereka. Kita ni ada raya kita sendiri, kan? Buat apa kita nak duk sibuk dengan raya mereka, kan? Tetapi tidaklah bermakna Islam itu menganjur untuk kita membenci penganut-penganut agama yang lain atas nama keharmonian kehidupan dalam masyarakat, dan agar dapat kita berhubungan sosial dengan mereka, maka tidak salah untuk kita menyatakan ucapan-ucapan tertentu bila mana tibanya hari raya yang disambut oleh agama-agama yang lain. Dan itu juga seolah-olah suatu dakwah nak menunjukkan bagaimana hubungan kita dengan mereka. Lebih-lebih lagi kalaulah mereka, bila mana kita menyambut hari raya, mereka juga mengucapkan ucapan-ucapan hari raya kepada kita. Maka bila mereka sambut hari raya, bukan kita tak boleh nak ucap kembali kot ucapan-ucapan hari raya kepada mereka. Cuma itulah yang kita sebut tadi, bahawa kita kena tengok ada hari raya yang bersifat agama dan ada hari raya yang bersifat adat. Hari raya yang bersifat adat ni tak ada masalah. Seumpama macam tahun baru Cina, dia tidak ada kaitan dengan kepercayaan agama, dia lebih kepada mengikut kalender Cina, menyambut tahun baru mereka. Tetapi bagi hari raya tertentu, seumpamanya macam hari Christmas hari ini, Deepavali, Wesak dan sebagainya, itu ada kaitan dengan kepercayaan agama yang mereka anuti. Hari Christmas ada kaitan dengan kepercayaan dalam agama Kristian. Bahkan ada ritual-ritual yang
mereka lakukan yang ada kaitan dengan tuntutan agama mereka, pergi ke gereja dan sebagainya, maka hari raya yang bersifat kepada kepercayaan agama ini kita hendaklah harus lebih berhati-hati. Sebab itu para ulama memperincikan ada dua keadaan, jenis-jenis ucapan yang boleh kita ucapkan dan yang tidak boleh kita ucapkan terhadap orang bukan Islam ini. Yang pertama, harus untuk kita ucapkan ucapan-ucapan yang tidak mengandungi rasa redha dengan agama mereka, agama selain daripada agama Islam, tetapi hanya lebih sekadar untuk nak melahirkan kemesraan, keharmonian dan juga hubungan sosial, dan semangat kejiranan bersama dengan rakan-rakan ataupun jiran-jiran kita yang bukan Islam. Itu maknanya ucapan itu janganlah sekali-kali ada timbul rasa bangga kita dengan agama mereka. Ucapan itu jangan sekali-kali ada rasa seolah-olah hebat sambutan hari raya yang mereka sambut itu. Apatah lagi kalau adanya unsur keredaan, redha terhadap agama yang dianuti oleh mereka. Sebab tu kena hati-hati. Walaupun ada hari ini orang cuba pemikiran-pemikiran yang cuba nak disebarkan semua agama ni sama, semua agama mengajak penganutnya kepada kebaikan, itu antara pemikiran ataupun ucapan-ucapan yang boleh membatalkan akidah kita. Mana mungkin kita sebagai orang Islam yang berakidah, yang yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam, hanya sahaja agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Tiba-tiba kita boleh menerima orang mengatakan bahawa semua agama adalah sama. Kalau sama, tak apa, ikut suka nak masuk agama apa pun. Dan kan kita tak ada optional, tidak ada pilihan, melainkan satu je, adalah Islam. Sebab itu tidak betul orang yang mengatakan semua agama adalah sama. Kita sebagai orang Islam tidak boleh menerima pernyataan itu. Hanya yang diterima di sisi Allah, yang diiktiraf sebagai agama yang betul, adalah hanya agama Islam. Selain daripada Islam, semuanya tertolak dan menyimpang belaka. Itu yang kita kena perbetulkan. Jadi ucapan-ucapan yang harus ini, kata para ulama, lebih selamat kalau kita ucapkan dalam bentuk yang umum, tidak mengkhususkan secara spesifik kepada agama yang mereka anuti ataupun perayaan yang mereka sambut itu. Seumpamanya ucapan-ucapan yang umum ni kita menyebut semoga berbahagia, semoga sihat sejahtera, semoga berada dalam kebaikan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita sebut happy good day, happy nice day. Dan itu lebih kepada ucapan-ucapan yang berbentuk umum, yang tidak spesifik kepada agama dan juga perayaan-perayaan agama yang disambut oleh mereka. Jadi ucapan yang begini maka hukumnya harus, kata para ulama, tidak ada masalah.
Yang kedua, kata para ulama, hukumnya haram sekiranya ucapan tersebut terdapat unsur keredaan terhadap agama kufur yang mereka anuti itu. Dan ucapan-ucapan itu lebih spesifik, seolah-olah kita memuliakan agama itu, seolah-olah ucapan yang kita lontarkan itu seolah-olah kita merestui agama itu, seolah-olah kita merasakan agama itu perayaan yang hebat. Maka ucapan yang berbentuk begitu, kata para ulama, hukumnya adalah haram. Seumpama ialah bila kita kata happy. Happy ni maknanya bergembira, kan? Berbahagia. Happy Merry Christmas, kan? Maknanya selamat. Kalau kita terjemah dalam bahasa kita selamat, apa yang selamatnya? Kan? Adakah selamat Christmas tu selamat? Mengikut kepercayaan yang mereka anuti itu selamat? Adakah agama yang mereka anuti itu selamat? Ini yang diperbahaskan di kalangan para ulama. Sebab itu lebih baiknya, kata para ulama, bila mana kita mengucapkan ucapan kepada mereka itu diiringi dengan doa agar mereka mendapat hidayah dan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga, umpamanya semoga beroleh hidayah dan petunjuk di jalan yang benar. Kan? Itu lebih baiklah kalau kita boleh ucap ucapan yang begitu, di samping kita ucap sempena hari raya mereka, dan disusuli dengan ucapan-ucapan yang mendoakan agar mereka diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam persoalan ini, tuan-tuan sekalian, jadi boleh kata ni nak ucap Merry Christmas, orang duduk ucap banyak dah ni ustaz ni, duduk tulis dalam WhatsApp. Kita pun tumpang copy paste sekali juga. Lebih-lebih lagi bila mana ada kejiranan kita ni yang bukan Islam, Kristian, ataupun kawan-kawan dalam grup kita tu, alumni sekolah ke, alumni apa ni, rakan tempat kerja ke, yang ada bukan agama Islam. Bila ada seorang mula ucap Merry Christmas, selamat menyambut Hari Raya Christmas, kita pun mula gatai tangan sekali nak copy paste juga. Jadi boleh kata boleh. Dan kita tahu Hari Raya Christmas ni ada kaitan dengan kepercayaan agama Kristian. Begitu juga bila tibanya Deepavali nanti, ada kaitan dengan kepercayaan agama Hindu. Hari raya yang berbentuk kepercayaan agama ni, boleh tak secara direct kita mengucap happy? Happy ni maksudnya selamat, bergembira. Happy Merry Christmas, Happy Deepavali. Jadi ini diperbahaskan di kalangan para ulama. Umumnya dari sudut hukum kita dah tahu, kalau ucapan itu berbentuk umum harus, tapi kalau ucapan itu berbentuk spesifik yang lebih kepada menunjukkan kita redha ataupun kita mengiktiraf ataupun melihat agama itu hebat, maka hukumnya haram. Tetapi dibincangkan lagi secara terperinci di kalangan para ulama. Sebab itu kalau kita lihat fatwa di kalangan yang dikeluarkan oleh para ulama, ada agak kontra.
Tamanya kalau kita lihat fatwa-fatwa khususnya di negara-negara Timur Tengah, fatwa Arab Saudi, fatwa Mesir, lebih cenderung menghukumkan haram bila mana kita mengucap secara direct begitu. Bila kita kata Happy Merry Christmas, seolah-olah kita kata selamat, gembira, seolah-olah kita mengiktiraflah agama Kristian yang sesat itu. Hujahnya kerana satunya seumpama seolah-olah kita menyerupai amalan orang kafir. Sesama mereka pun mereka akan ucap macam tu. Sama agama mereka, bila jumpa hari raya, itulah ucapan mereka. Happy Christmas, Happy Merry Christmas. Dan kan kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum itu, maka dia seumpama seolah-olah daripada kaum itu. Kalau kita menyerupai kaum kafir dengan niat kita nak jadi macam kaum kafir, maka hukumnya macam jadi kafir. Maka itu hujah di kalangan para ulama, fatwa yang mengharamkan. Dan juga mereka mengatakan ucapan-ucapan begitu seolah-olah kita mengiktiraf ataupun melihat suatu kehebatan, kemuliaan kepada agama yang sesat itu. Selain daripada agama Islam, sesatlah yang sepatutnya menjadi pegangan kepada kita. Tetapi kalau pula kita lihat kepada fatwa di Eropah ataupun di Amerika, di North America, di Eropah, kebanyakan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh mereka lebih cenderung menghukumkan harus, walaupun mengucapkan dengan ucapan yang sebegitu rupa. Kalau hari Christmas kita ucap Happy Merry Christmas, kata mereka harus, kerana itu sudah menjadi suatu ucapan yang common, yang biasa diucapkan tanpa kita ada rasa redha terhadap agama mereka, tanpa kita rasa agama mereka ini agama yang hebat. Kita ucap begitu seolah-olah kerana itulah ucapan yang bila mana tiba hari raya mereka yang diucap, tidak lebih daripada itu. Maka dalam keadaan yang begitu, maka kata mereka harus untuk diucap walaupun dengan ucapan yang spesifik begitu. Ini kita boleh lihat fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh negara-negara Eropah dan juga negara-negara sebelah barat lah, Amerika. Kemudian kalau kita lihat fatwa negara kita pula, kita hidup tengah-tengah, kan? Timur sangat pun tak, barat sangat pun tak, kan? Asia. Fatwa kebangsaan juga membincangkan tentang hukum ucapan tahniah ataupun ucapan selamat sempena hari raya bukan Islam. Maka mengikut ketetapan fatwa kebangsaan, ada beberapa syarat untuk kita ucap ucapan itu, iaitu yang pertama, apa jua amalan ataupun pelakuan orang Islam dalam hal-hal yang berkaitan dengan perayaan orang bukan Islam sekiranya melibatkan akidah ataupun i'tiqad, seumpama mengiktiraf agama bukan Islam,
ataupun anggap semua agama adalah sama, ia adalah dilarang dan ditegah. Bagaimana yang kita sebut tadi. Yang kedua, walau bagaimanapun atas tujuan kemasyarakatan, nak menunjukkan hubungan sosial, perpaduan di kalangan kita, maka dibenarkan untuk kita ucapkan ucapan hari raya ataupun tahniah sempena sambutan hari raya di kalangan orang bukan Islam, sekadar untuk nak menunjukkan hubungan sosial, perpaduan, hubungan kejiranan, hubungan persahabatan kita dengan mereka. Namun ucapan tahniah ataupun selamat hari raya yang kita ucapkan kepada orang bukan Islam itu sempena perayaan mereka harus diucapkan dengan syarat tidak ada unsur iktiraf terhadap agama yang mereka anuti itu, dan tidaklah memuji lebih-lebih dan keterlaluan ataupun dalam arti kata memuliakan agama mereka. Seumpama kita ucap Happy Christmas, semoga anda berada dalam kemuliaan dalam agama anda, kan? Seolah-olah kita memuliakan. Ataupun juga tidak menggunakan simbol-simbol agama dalam agama mereka. Dalam ucap Merry Christmas terus buat cross pula, lebih-lebih pula kita dalam ucapan. Jadi dalam keadaan yang begitu, maka hukumnya adalah harus untuk kita mengucapkan dalam sedemikian rupa. Sebab itu tuan-tuan sekalian, doa kepada Allah supaya orang lain mendapat hidayat amatlah digalakkan. Bahkan Nabi SAW juga berdoa supaya kaumnya mendapat hidayah, kerana mereka ialah golongan yang tidak mengetahui. Bagaimana Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah supaya memperkukuhkan Islam kepada salah seorang daripada dua Umar. Bagaimana Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbil umarain, merujuk kepada Umar Al-Khattab dan juga Abu Jahal. Abu Jahal juga dikenali sebagai Umar Amrul Hisham. Nabi pernah doa, moga Allah berilah petunjuk ke atas dua Umar ini. Sama ada Umar Ibn Khattab dan Abu Jahal ini. Jadi akhirnya Allah bagi petunjuk dan hidayah kepada Umar Al-Khattab. Jadi maknanya, di samping kita ucapan kepada orang bukan Islam, ucapan tahniah ataupun sempena hari raya yang mereka sambut, maka dituntut juga untuk kita mengucapkan ucapan doa agar mereka mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan asas keharusan ini adalah berdasarkan saranan Al-Quran supaya kita berbuat baik dan berlaku adil kepada orang bukan Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang
ataupun kepada golongan yang tidak memerangi agamamu dan tidak mengeluarkan kamu daripada negeri-negerimu, yang tidak memerangi kamu, sesungguhnya Allah mengasihi golongan yang berbuat adil. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 86. Kata Allah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah ia dengan cara yang lebih baik ataupun sekadar membalasnya. Maka adab Islam mengajar kita, dari sudut adabnya, Islam menyuruh kita memberi ucapan yang baik kepada orang yang mengucapkan ucapan yang baik kepada kita. Dan ia merangkumi bukan hanya sesama Islam, tapi juga kepada orang bukan Islam. Sebab itu kata Dr. Yusuf Qaradawi, pada pandangan Dr. Yusuf Qaradawi, ulama yang contemporary, ulama muasarah pada hari ini, kata dia harus untuk kita ucapkan ucapan sempena sambutan hari raya orang bukan Islam yang disambut oleh mereka, tapi dengan syarat kita tidak menyambut sekali dan kita tidak redha terhadap agama yang mereka anuti. Kakak ucap tak ada masalah, hatta ucap menggunakan ucapan yang dimuna oleh mereka, seumpama Happy Merry Christmas, Happy Deepavali. Kerana apa? Kerana ucapan itu ucapan yang sudah menjadi kebiasaan diucap, yang sudah menjadi common, yang menjadi ucapan yang diucap bila tibanya hari raya mereka. Lebih-lebih lagi bila mana mereka juga mengucapkan kepada kita bila kita sambut hari raya Aidilfitri dan juga hari raya Aidil Adha. Kan? Bila tiba hari raya Aidilfitri, tentu grup WhatsApp dengan kita kan, kejiranan ataupun rakan office atau pejabat kan, rakan-rakan sekolah lama, dia pun ucap kat kita bila tiba hari raya, selamat hari raya, maaf lahir batin, kullu am wa antum bi khair. Siap sebut tu lagi kan, sebab dia pun copy paste juga. Kan? Jadi sebagai kita nak membalas balik, bagaimana yang Allah kata, bila mana kita dihormati, diberi penghormatan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka dibolehkan untuk kita membalas balik dengan cara yang lebih baik. Kalau dia ucap kat kita, bukan kita tak ucap balik pada dia, maka kita ucap balik pada dia itu dalam keadaan cuma sekadar untuk nak menunjukkan hubungan kemasyarakatan, hubungan sosial, hubungan kejiranan, tanpa ada unsur kita redha terhadap agama yang dia anuti, dan tanpa kita menyambut sekali hari raya yang disambut oleh mereka. Nak sambut hari raya ni, nak meraihkan hari raya ni pun, nak merayakan hari raya ni pun ada syarat-syarat dia tersedia. Ulama memperincikan ada 5 syarat. Sekiranya kalaulah kita dijemput sempena hari raya mereka, boleh tak kita hadir dalam sambutan yang dibuat oleh mereka, ataupun mereka buat jamuan ke, jemput kita, tapi jamuan tu sempena hari raya dia kan, malam ni mana tahu kok ada yang jemput kan. Boleh tak nak pergi kan? Macam kita lah, hari raya mereka pun kadang-kadang datang rumah kita makan kuih raya, ketupat dan sebagainya. Oh, mereka raya pun teringin juga nak jemput kita.
Jadi tiba-tiba dia jemput. Jadi boleh tak pergi? Boleh, tapi dengan 5 syarat ini. Apa dia? Yang pertamanya, majlis tersebut tidak disertakan dengan upacara-upacara yang bertentangan dengan akidah Islam. Kalaulah dalam majlis yang dibuat tu ada ritual tertentu yang bersifat agama, maka kan boleh kita pergi. Pamoh dia bertokong kat syarah kan. Cara tu dimulakan dengan penyembahan berhala, ataupun bertafakur dulu, kan? Kalau ikut Kristiannya, pasang lilin dan sebagainya. Ada upacara nyanyi-nyanyi lagu agama dia, tak boleh. Yang kedua, majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syarak. Dah masuk isyak juga. Sikit lagi saya habis secara umum. Yang ketiga, majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan yang bercanggah dengan pembinaan akhlak dan pembudayaan masyarakat. Umpamanya berlaku pergaulan bebas, pakaian yang mendedahkan aurat dan sebagainya, makanan-makanan yang haram dihidang sama. Jadi tak boleh. Dan yang keempat, bila mana majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan yang boleh menyentuh sensitiviti masyarakat Islam. Umpamanya ada nyanyian-nyanyian dalam bentuk da'iyah kepada agama-agama tertentu, ataupun ucapan-ucapan yang menghina Islam dan sebagainya. Dan yang kelima, pihak penganjur dan juga orang ramai diminta mendapat pandangan pihak berkuasa agama sebelum menganjur ataupun menghadiri majlis perayaan orang yang bukan beragama Islam. So, umpamanya nak buat sambutan hari raya secara bersama, kan? Dulu kan bila mana ada bertembung di Bali dengan raya, nak buat apa? Di Paraya, kan? Pakat raya sama-sama. Takat mana yang boleh? Itu kena dapat pandangan yang lebih daripada pihak yang berautoriti di kalangan para ulama ataupun pihak berkuasa agama. Jangan kita main bantai buat je. Kan? Surau pun nak anjur juga di Paraya. Kan? Kononnya nak ajak orang bukan Islam datang surau. Tapi ada batas-batasnya. Bukan kata tak boleh. Takat mana yang boleh, takat mana yang tak boleh, itu kena diperincikan lagi. Jadi itulah tuan-tuan sekalian yang dapat saya perincikan, khususnya berkaitan dengan sambutan hari raya, khususnya terhadap agama yang lain. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak menjadi panduan kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wahdina ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu